بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعنا بما علمتناه فاقبل إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat Isya secara berjemaah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, man ata salat al-isya fil jama'ati fa ka'annama qama nisfal lail. Nabi sebut barang siapa yang datang sembahyang Isya berjemaah seakan-akan dia telah melakukan qiyamul lail separuh malam. Ya, kita yang sembahyang Isya 4 rakaat tadi tuan-tuan, diikuti pula dengan tarawih kita tadi. Tak termasuk tarawih, baru sembahyang Isya 4 rakaat tu telah diberikan pahala qiyamul lail separuh malam, insya-Allah. Amin. Sebab tu ulama-ulama sebut kan, bila malam-malam seperti akhir ni, kalau kau mengantuk macam mana, tak larat macam mana, paling tidak datang Isya berjemaah lah tu. Datang sembahyang Isya berjemaah, kot malam tu Lailatul Qadar, confirm kau dapat 83 tahun sembahyang Isya berjemaah. Okay. Itu kalau tak larat sangat-sangat lah tu. Okay. Kalau tak larat, maknanya kita lah masak, kita lah jaga baby, kita lah sedia kain, kita lah menyapu rumah, kita belaka lah. Tapi kalau orang lelaki buat belaka tu tuan-tuan, tanda-tanda nak kiamat lah tu. Kemudian Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain pula tentang sembahyang subuh, wa man ata salata subhi fil jama'ati fa ka'annama qama al-laila kullahu. Dan sesiapa yang datang salat subuh berjemaah seakan-akan dia telah melakukan qiyamul lail sepanjang-panjang malam. Ya, itulah beruntunglah manusia yang menjaga dua waktu solat ni, Isya dan subuh secara berjemaah, dan satu lagi sembahyang asar. Okey. Dan kita harap pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan segala kesilapan kita yang telah berlalu. Ini 21 malam ni. 21 confirm. Kita takut aku puasa lain, korang puasa lain. Harap-harap Allah Ta'ala maafkan segala kesilapan kita pada hari-hari yang dah berlalu. Terutama dua perkara lah kita ni. Yang pertama bab Al-Quran, dan yang kedua bab menjaga mata. Ya, bab Al-Quran, kalau ada di antara tuan-tuan yang dah khatam, beruntunglah tuan-tuan. Ya, teruskan bacaan. Kalau boleh khatam kali kedua, syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita jangan berasa bagus sangatlah khatam kali kedua tu. Ya, kita ni kalau 2 kali khatam tu rasa-rasa macam terapung aja tuan-tuan. Ya, perasaan wali lah tu konon-kononnya. Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi mengkhatamkan Al-Quran dalam Ramadan sebanyak 60 kali. Allahu Akbar. 60 kali ustaz, ya betul. Imam Syafi'i tak baca WhatsApp ke? Imam Syafi'i tak tengok Facebook ke? Perotak kau Facebook. Habis biji tuan-tuan. Mana ada masa nak tengok benda-benda tak faedah tu. Bukan saya kata nak sombong handphone tu, tidaklah. Tapi kita ni macam tu lah kan. Kita kalau tengok WhatsApp, tengok Facebook 2 jam tak sedar. Tapi kalau buka Quran je, ya Allah, buka aja dah boleh terkebil biji matanya. Macam tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tu bukan di mana tuan-tuan. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria iznada rabbahu nida. Sadaqallahul azim. Standard dah kan. Nak cara yang paling mudah nak tidur, bacalah Quran tuan-tuan, insya-Allah tidur. Ala kulli hal, minta Allah maafkan semua kesilapan saya terutamanya dan kita semua, insya-Allah. Amin. Dan Allah maafkan juga mata kita yang tak berapa nak terjaga. Ya, sepanjang Ramadan, terutama orang-orang yang bekerja, pergi KL, kerja area Bukit Bintang, na'udzubillah min zalik, kerja area KLCC, na'udzubillah min zalik. Ya, saya kalau orang minta tazkirah KLCC tuan-tuan, Allahu Akbar, malas buah aku nak pergi.
kan. Kita keluar pada kereta tu kira boleh buka puasa lah, senang cerita. Elok makan kari pap aje kan. Makna habis pahala puasa. Nak kata macam mana, tapi satu benda lah yang ulama ajar ke kita, bila nampak maksiat dalam Ramadan ni, kita kena kata dalam hati, Allahumma inni la uhib, Allahumma inni la arda. Ya Allah, aku tak suka, ya Allah, aku tak redha dengan benda-benda macam ni. Ya, harap-harap Allah maafkan kita insya-Allah. Dan baki hari yang masih ada lagi, lebih kurang bermula 10 hari, harap-harap Allah berikan kekuatan pada saya insya-Allah. Amin. Dan tuan-tuan semua insya-Allah, amin. Dan makcik-makcik kat belakang insya-Allah, amin. Untuk menyempurnakan yang terbaik bagi Ramadan kita pada tahun ini insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, tajuk malam ni diberikan pada saya. Tengok atas tu lain kan, tapi tak apalah. Sebab tajuk berubah petang tadi dengan sebab isu yang berlaku pada hari ini. Tuan-tuan, kita dulu biasa dengar tentang tanda-tanda kiamat ni, tentang keluar Dajjal, turun Nabi Isa, Ya'juj wa Ma'juj, dan beberapa perkara lagi. Tapi kita mungkin ada yang dah dengar, mungkin ada yang tak pernah dengar. Rupa-rupanya dalam dunia ni tuan-tuan, tanda-tanda kiamat ni akan berlaku dekat dua negeri. Dua negara. Dalam hadis Nabi SAW, ataupun sebuah negara secara umumnya. Negara tersebut ialah negara Asyam. Okey, kita biasa dengar tanda kiamat yang Nabi sebut, antara dalam amatu rabbataha wa antara al-hufata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Nabi sebut secara umum. Nabi kata tanda kiamat apabila ibu-ibu melahirkan tuan-tuannya. Itu kita biasa dengar. Dan Nabi sebut lagi tanda kiamat ini, bila kau tengok pengembala-pengembala kambing dah mula membina bangunan-bangunan yang tinggi. Ini semua berlaku dekat negara-negara Arab, Qatar, Dubai, yang dahulunya mereka ni merupakan keturunan black sheep animal tuan-tuan. Keturunan pengembala kambing. Tak ada school punya orang. Tapi Allah Ta'ala takdirkan negara mereka kaya dengan minyak, akhirnya jadilah kaya raya sehingga menyebabkan diorang ini berebut-rebut yatatawaluna fil bunyan, membuat bangunan yang tinggi-tinggi. Tapi Nabi tak sebut pun negara mana, tak sebut. Rupa-rupanya untuk melihat semakin hampirnya kiamat, kita kena lihat ke sebuah negara yang Nabi sebut, Asyam. Asyam ini 4 buah negara: Syria, Jordan, Palestin dan Lebanon. Rasulullah SAW, sebelum pada itu tuan-tuan, saya cerita sikit latar belakang sejarah Asyam. Tadi saya terkenal bila Imam baca surah Al-Kahfi, Imam yang pertama tadi kan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fitatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kisah Ashabul Kahfi. Tuan-tuan tahu kan Ashabul Kahfi duduk kat mana? Khilaf ulama, ada kata dekat Turki, ada kata di Syria, ada kata di Jordan. Pendapat yang Turki tak kuat, pendapat yang di Syria pun tak kuat juga, tapi pendapat yang kuat kata dekat Jordan. Di Jordan memang boleh katakan ittifaq ulama kata lokasi Ashabul Kahfi ni dekat Jordan berdasarkan kedudukan tempat budak-budak tu nyorok, gua yang diorang nyorok tu, dan kedudukan matahari tu naik. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim zata al-yamin wa idza gharabat taqriduhum zata shimal wa hum fi fajwatin min dhalika min ayatillah. Allah Ta'ala kata, dan kau melihat bagaimana matahari bila naik. Kalau kita pergi dekat Jordan tu, tengok dekat Ashabul Kahfi tu, dia punya kubur lah kita kata, dia ada lubang. Bila naik matahari, cahaya matahari ni akan masuk ke dalam kubur ataupun dalam gua budak-budak yang tidur selama 309 tahun ini. Wa nuqallibuhum zata al-yamini wa zata shimal wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid law tala'ta 'alaihim lawalaita minhum firaran wa la mulita minhum ru'ba. Allah kata, dan kami balik-balikkan budak-budak yang tidur ni selama 309 tahun. Diorang tidur bukan tidur mati gitu, bergerak, tapi dah mati dah. Tapi Allah Ta'ala jadikan diorang bergerak untuk apa? Menjaga kulit mereka supaya tak rosak. Bila matahari naik, cahaya matahari ni kena dekat badan diorang, menyebabkan oksigen dapat, vitamin C dapat, vitamin E dapat, macam-macam dapat. Jadi ulama-ulama ittifaq mengatakan kedudukan gua Ashabul Kahfi ni di Jordan. Masa saya berada dekat Syria dulu, kita duduk dekat asrama, nama tempat tu Jabal Qasyun, Bukit Qasyun. Saya tengok tiap-tiap petang Jumaat, orang Syiah rajin datang asrama aku. Buat datang apa ni?
Rupa-rupanya dalam asrama kita ni bertempik dengan bukit bukit besar tengah-tengah Damsyik tu. Rupa-rupanya dalam asrama kita ni ada satu guru yang Syiah mendakwa di situlah budak-budak Ashabul Kahfi tidur. Aku pun pening kepala. Ya ke tidak entah. Tapi tiap-tiap petang Jumaat memang ada geng-geng Syiah datang, adalah dia buat apa mengapu kat situ kan. Tapi pendapat yang kuat di Jordan. Bumi Syam ni tuan-tuan, bumi yang tertua di dunia. Bahkan pembunuhan yang boleh-boleh berlaku di dunia antara Qabil membunuh adik dia Habil juga berlaku di Syria. Ya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. Kan ketika Qabil dan Habil ini Allah Ta'ala minta supaya memberikan korban. Siapa yang korbannya diterima, dia berhak berkahwin dengan adik kepada si Qabil. Tadi Allah Ta'ala dikasih cerita yang diterima ialah kurban si Habil. Maka Qabil kata kepada adik dia, la'aqtulannaka, aku akan bunuh kau. Adik dia kata apa? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah menerima korban daripada orang yang bertakwa. Adik dia kata apa lagi? La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulaka inni akhafu Allah rabbal alamin. Dialog ni tuan-tuan dah berumur beribu-ribu tahun. Beribu-ribu tahun dialog ni tuan-tuan, tapi masih segar dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan rajin baca Quran dan faham Quran ni, kita akan dapat rasakan seakan-akan benda tu masih baru lagi. Apa Habil kata? La ibasatta ilayya yadaka litaqtulani. Kalau tuan-tuan tanya saya juzuk berapa ustaz, surah apa? Aku tak tahu, aku tak hafal. Ya, sebab saya ni bukan hafiz. Senang je tuan-tuan sekarang berlambat dekat handphone boleh download Quran. Dekat save tu tuan-tuan type aja Bani Adam banyak sangat. Perkataan apa? La in basatta ilayya yadaka litaqtulani. Ambil je perkataan litaqtulani. Dia keluarlah ayat kisah pasal pembunuhan Qabil membunuh adik dia Habil. Okeylah. Maka dia kata, kalau abang nak bunuh saya, bunuhlah. Ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulaka, tapi saya tidak akan menggunakan tangan saya untuk membunuh abang. Inni akhafullah rabbal alamin, saya takut kepada Allah, Tuhan yang menguasai semesta alam. Ringkas cerita tuan-tuan, akhirnya berlakulah pembunuhan. Qabil membunuh adik dia Habil di mana? Di Jabal Qasiyun, Bukit Qasiyun, di tengah-tengah kota Damsyik, Syria. Nama Damsyik itu pun diambil daripada sempena pembunuhan dua beradik ini, daripada perkataan Damun Syaqiq. Damun dengan makna darah, Syaqiq dengan makna adik-beradik seibu sebapa. Damun Syaqiq dicampur dulu jadi apa? Damsyik. Kena ke kita panggil Damaskus. Mai mana aku pun tak tahu. Okey tuan-tuan, jadi bumi Damsyik ni bumi yang tertua di dunia. Berlakunya pembunuhan dua beradik ni. Dan bumi Asyam ini, khususnya Suriah ataupun Syria ini, umat Islam boleh menguasai di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kalau kita baca sejarah, terlalu ramai, lebih kurang 10,000 para sahabat Nabi yang ditanam di dalam bumi Syria, ya, bumi Syam. Kalau kita pergi, dulu orang panggil Syam ni 4 negara: Syria, Jordan, Palestin, Lebanon. Tapi sekarang tuan-tuan, kalau kita pergi Jordan, kita nak pergi ke Syria, dia akan tanya, ila wain raih, ila aina anta zahib, kau nak ke mana? Kita kata ila Syam, saya nak ke Syam. Nanti driver taksi tu bawa kita sampai ke tengah-tengah kota Damsyik, Syria. Istilahnya lebih kuat macam tu. Kalau Syam ini maknanya orang Damsyik. Syria kan besar, ada Halab, ada Idlib, ada Deir Zur, ada Hims, ada Hama, ada macam-macam lagi lah, Ma'lulah dan sebagainya, Dar'a dan juga Damsyik. Semua nama berbeza ya. Dalam banyak-banyak negeri ni, Hama, Homs, Idlib, Halab, apa benda tadi, Deir Zur, Dar'a, Damsyik. Kalau kita kata orang Syria datang ke Malaysia kan, kita tanya, min aina anta? Min Suriah. Dia kata saya daripada Syria. Min aina fi Suriah? Fi Suriah, where fi Suriah? Min Syam, dia kata, daripada Syam. Syam tu maknanya Damsyik. Begitu kaedahnya. Jadi orang-orang Turki pun
kalau dia bersembang orang Syria, kalau kau cakap kau ni orang Syam, dia amat hormati orang Syam. Sebab apa? Syam ni tuan-tuan, dia mempunyai sejarah pemerintahan Islam yang cukup masyhur satu ketika dahulu, yang merupakan pusat pemerintahan kerajaan Bani Umayyah. Dan kita sedia maklum yang kita pernah cerita pada pertemuan sebelum Ramadan itu tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang salah seorang pernah memerintah di Syria. Okey tuan-tuan, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ramai meninggal dunia di Syria. Antaranya Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu. Siapa lagi? Abu Hurairah ada maqam dia tapi bukan di Syria. Dia meninggal di Madinah Al-Munawwarah tapi dia pernah pergi ke Syria. Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu, dan ramai lagi para sahabat termasuk tabi'in, para awliya illah, puluhan ribu orang-orang yang soleh meninggal dunia di Syam. Di Jordan pun tak kurang hebat, berlakunya peperangan Mu'tah. Kan kita tahu di Jordan ada sebuah lokasi bernama Mu'tah yang gugurnya 3 orang sahabat Nabi yang mulia, Sayyidina Abdullah bin Rawahah, Ja'far bin Abi Talib, dan juga apa? Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di Palestin pula tidak kurang hebatnya juga ada sahabat Nabi, antaranya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Okey tuan-tuan, 2 negara, Syria dengan Palestin, yang kita sedia maklum pada hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang amat dahsyat. Segi bab peperangan, Palestin lebih lama lah. Dia sebab dia dah berperang dengan Israel Yahudi sejak tahun 60-an kita kata, 70-an, 80-an sampai pada hari ini. Di Syria, dia mula start secara rasminya bulan 3 2011. Orang kata dan masih ada lagi orang yang cakap perang saudara. Sebenarnya dia bukan peperangan saudara, tetapi peperangan antara hak dan batil, kekufuran dan kebenaran. Okey, itu secara rasmi. Tapi kalau kita baca, tengok latar belakang Syria, rupa-rupanya dah lama dah. Syria ni tuan-tuan, zaman pemerintahan Hafiz al-Assad, dia dah bunuh ramai orang Islam. Yang paling terkenal di Syria, peristiwa pembunuhan di Hama pada tahun 1982. Dia membunuh seramai 40,000 orang Ahlu Sunnah wal Jamaah yang dituduh menganggotai Al-Ikhwanul Muslimun. Saya ingat lagi masa kita orang belajar di Syria. Di Syria tuan-tuan, kalau di Mesir, sesiapa yang menganggotai Al-Ikhwanul Muslimun ditangkap, dihadapkan ke mahkamah, dibicarakan. Kalau kita ada lawyer yang tera-tera, ada harapan menang, ataupun walaupun kebiasaannya kalah. Biasanya kalau masuk mahkamah memang confirm kalah lah bab ikhwan di Mesir ni. Tapi kurang-kurang di Mesir, sebengong-bengong kerajaan ni tuan-tuan, dia boleh lagi fight dekat mahkamah. Di Syria tak. Syria kalau dia tahu kau Ikhwanul Muslimun, dia tangkap dan terus hilang. Tulis dekat Fatihah je lah. Tak payah nak panggil lawyer ke pasir ke, tak payah buang karen je. Dia kira Fatihah, kira macam tu je, kira mati. Saya teringat masa saya berada di Syria dulu, salah seorang guru saya almarhum Syekh Muhammad Khair Himsi rahmatullahi alaihi, satu hari dibagi saya 2 keping gambar. Satu gambar orang muda, satu lagi gambar orang tua. Dia kata kat saya, Nazmi, mungkin tersulihataini surataini. Dia kata, Nazmi, kau tolong lukiskan aku gambar ni boleh tak? Saya ni terror lukis tuan-tuan. Dululah, once upon a time. Sekarang dah tak terror dah, tapi terror lagi sebenarnya ni. Jadi aku ni pun lukislah gambar potret 2 orang ni kan. Lukis, minggu siap aku hantar. Syekh dia kata apa? Kau tahu tak siapa 2 orang ni? Mana aku tahu kata. Dia hadza akhi al-akbar, ini abang sulung aku, wa hadza walidi, dan ini bapa aku, dia kata. Abang aku ni ditahan dalam penjara Hafiz al-Assad lebih kurang 8 tahun, dan kami tak tahu dia hidup atau mati. Dengan sebab dituduh menganggotai Al-Ikhwanul Muslimun. Bapa aku ni teramat-amat rindu dengan abang aku ni. Tiap-tiap hari tengok gambar abang aku, tiap-tiap hari, menyebabkan dia tertekan sampai meninggal orang tua dia kata. Itu nak khabar tuan-tuan di Syria. Di Syria sesiapa sahaja
yang menganggotai Al-Ikhwanul Muslimun ditangkap dan terus dibunuh. Tak ada diskaun lah, senang bahasanya. Saya teringat ketika kita belajar dulu, kita orang adalah panggil-panggil Arab lepak sekali, kita orang pun bernasyid lah. Ada lagu dulu tuan-tuan, dulu di negara kita ni zaman-zaman 80-an, kalau orang-orang yang ikut jemaah Islam tahun 80-an, ada tuan-tuan, ada ingat? Ada ke tak ada? Ke kat sini tahun 80-an semua pakai lagu apa? Lagu Deep Purple. Aku pun rock juga dulu, kau jangan main. Kan apa lagu apa tuan-tuan? Perfect Stranger. Ting 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 ting. Kan? Ingat lagi tu tuan-tuan. Dia kalau lagu mudah ingat insya-Allah. Jadi saya teringat kita orang ni dulu belajar sekolah pondok 80-an. Jadi zaman tu negara kita dibanjiri oleh dua semangat lah, Al-Ikhwanul Muslimun dengan Revolusi Iran. Kita pun tak kenal masa tu Syiah yang sesat lagi besarkan ni tuan-tuan. Okey lah, tak apalah. Jadi kita ni ngapal daripada kecil lagu-lagu Ikhwanul Muslimun. Saya tak ngapal lagu-lagu Melayu ni, tak kelas lagu Melayu ni tuan-tuan. Kita suka lagu Arab walaupun kita tak faham. Aku pun pergi Syria. Sekali hari tu adalah Syekh datang dekat rumah pesantren pelajar. Dia kata, nyanyilah. Dia kata orang Arab Syria ni jadi Arab lembut tuan-tuan. Dia suka bersyair, dia suka bernasyid. Dia tak bukan macam Mesir kasar. Saudi lagi lah kasar berdengkung, kasar-kasar belaka. Syria tak, dia lembut. Kalau bercakap pun berlagu cakap. Assalamualaikum bin Raish Lunak Syamsawi. Dia meleleh cakap macam tu. Kau faham ke tak aku cerita apa ni? Dia meleleh macam tu. Kalau Arab lain negara kasar cakap Izzayyak. Kalau Mesir kan Izzayyak, apa khabar? Macam nak marah aja tanya khabar tu kan. Kalau dekat Jordan tanya berapa? Gedish. Macam Jawa bunyi tuan-tuan. Gedish gitu. Kalau Syria, berapa harga barang ni? Adesh ha'o. Kau tengok lain meleleh tu. Ra'ina syuaya. Betul minta kurang tu. Dia leleh pesen macam tu. Okey lah, jadi kita pun nyanyi. Aku pun nyanyi. Lagu apa lah? Aku tengok tu. Dimashq fil qalbi qalbi fi hawa halabin dami hamatu wa nauhul jisri ugniyati. Dimashq fil qalbi qalbi fi hawa halabin dami hamatu wa nauhul jisri ugniyati. Suriyatu yawmat burkanun suyulu damin. Panjang lagu tu tuan-tuan. Kalau kau nyanyi pun korang bukan faham pun. Aku ngapal pada kecil lagu tu tau. Bila saya nyanyi lagu tu tuan-tuan, kita perasan ada Syekh tu mengalir mata. Asal pula Syekh nangis? Sedap sangat kan aku nyanyi ni. Habis nyanyi dia kata apa? Kau tahu mana lagu ni? Macam mana kau hafal? Ceritalah kita dengar kat Malaysia gini. Dia kata, kau tahu tak lagu ni di Syria pasal penyanyi aku Fumani? Mana kau tahu? Dipotong lidah. Wah, tak panjang. Ya betul. Potong lidah, mampus aku kata gini. Aduh, bocor aku tak menyanyi dekat sekolah. Betul tak? Potong lidah. Ya, sebab lagu tu ciptaan Ikhwanul Muslimun tuan-tuan. Dinyanyikan dalam penjara-penjara, dan siapa yang nyanyi lagu ni ditangkap, dipotong lidahnya. Tuan-tuan jangan pelik lah dengar aku cerita. Dia kata, biar betul ustaz. Kau nak tahu betul tak betul, kau duduk Syria lah senang cerita. Kan ramai orang yang tak duduk, dia tak tahu tau. Dia kata, ustaz ni kelepek kuat. Alah tak kau lah, kau tahu kelepek. Orang pepatah Arab kata apa? Ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Orang Mekah lebih tahu seluk-beluk jalan kampung ni. Tadi bila kita nyanyi lagu macam tu, menangis. Dia kata lagu ni dah tak ada orang nyanyi dah, dia kata. Di Syria lagu ni diharamkan terus, ya. Bukan dengan sebab lagu rock, tak, lagu-lagu perjuangan tuan-tuan. Okey. Jadi tuan-tuan, itu pengalaman kita orang di Syria. Ya, syekh-syekh ditangkap. Kadang saya pelik kenapa syekh aku ni dia tak dijanggut tau. Togel aja. Ada seorang syekh tu lagi misal kontut macam tadi Chaplin betul. Tapi ngajar alim, kok mana pula syekh ni, takkan tak kerti sunnah Nabi, janggut selai pun tak ada kan. Rupa-rupanya bila kita tanya, di Syria ada orang-orang tertentu yang kalau dilepaskan janggut dia, dipanjangkan janggut dia, SB akan follow di mana-mana saja pergi. SB akan perhati dia, sampai macam terpaksalah
Gondol segondol-gondol tuan-tuan ya. Itu di Syria. Okeylah tuan-tuan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, Nabi kata, la taqumu as-sa'atu hatta tanzil ar-rum bil a'maqi aw bidabiqi. Nabi kata kiamat takkan berlaku sehinggalah tentera-tentera Rom, tentera-tentera Eropah akan berada di sebuah lokasi bernama Al-A'maq ataupun Dabiq. Tuan-tuan kalau rajin nanti balik search dekat Google, type kata DABIQ, DABIQ, tuan-tuan cuba lihat dekat mana lokasi dia. Lokasi tuan-tuan terletak betul-betul di utara Syria, sepadan Syria dengan Turki. Nabi SAW kata apa? Kiamat takkan berlaku sehingga berlaku peperangan di situ antara tentera Rom dengan tentera Islam di Dabiq ataupun Al-A'maq. Dalam sebuah hadis yang panjang tuan-tuan saya nak share pada malam ni, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta yanzila Rum bil a'maqi aw bidabiqi. Nabi kata kiamat takkan berlaku sehingga tentera-tentera Rom berada di A'maq ataupun di Dabiq. Fayakhruju lahu jaisyun minal madinati minal muslimin min khiyaril ardi yawma idzin. Maka Allah Ta'ala akan mengutuskan satu pasukan tentera Islam daripada Al-Madinah. Al-Madinah di sini ulama-ulama mengatakan ialah Damsyik, bukan Madinatul Munawwarah, ia Damsyik. Yang mana mujahidin ini min khiyaril ardi yawma idzin, sebaik-baik manusia pada waktu itu. Fa idza tasafu amama ba'din, apabila tentera Islam ni bersaf berhadapan dengan tentera-tentera Rom, qalatir Rum khallu bainana wa bainal ladzi sabaw minna nuqatiluhum. Tentera Rom di hadapan, saya agak-agak lah, saya rasa Rom ni maksud kalau hari ni NATO lah, gabungan-gabungan tentera-tentera kat Alik Para ni kan, geng Amerika dan sebagainya. Jadi bila berlaku berhadapan dengan tentera Islam ni, tentera kafir akan buat pengumuman. Dia kata apa? Biarkan kami melawan kawan-kawan kami. Dalam tentera Islam ni tuan-tuan, sebelum berlaku peperangan ini, berlaku peperangan yang kecil. Mujahidin menawan orang-orang Rom, tentera-tentera musuh, dan akhirnya diorang masuk Islam. Bila diorang masuk Islam, diorang bersama dengan Mujahidin untuk melawan tentera Rom yang ada di hadapan. Lalu tentera Rom berkata apa? Biarkan kami lawan dengan kawan-kawan kami yang lama dulu. وهذا يدل أنه وقعت حروب سابقة بين المسلمين والروم وانتصر المسلمون وسبوا من الروم وأسلم السبي وجاء يجاهد. Ini menunjukkan, dia kata sebelum berlaku peperangan ini telah berlaku peperangan antara tentera Islam dengan tentera Rom, dan orang Islam diberikan kemenangan, dan orang Islam menawan beberapa tentera-tentera Rom, dan mereka masuk Islam dan datang berjihad bersama dengan Mujahidin. Fayaqulul muslimun, maka apa respon Mujahidin ketika itu? La wallahi la nukhalli bainakum wa baina ikhwanina fayuqatilunahum fayuzamu thuluthu min jaisyil muslimin. Nabi kata, lalu tentera Islam kata apa? Kami takkan izinkan kamu menentang ikhwah kami yang dah masuk Islam ni di kalangan tentera. Kami akan lawan kamu. Berlakulah peperangan. Round pertama Nabi kata tentera Islam dikalahkan 1/3. Kemudian berlawan lagi, berperang lagi. Wa yuqtal thuluth ay minal muslimin afdal syuhada indallah. Dan tentera Islam dikalahkan lagi 1/3. Dan akhir sekali yang tinggal baki ini, wa yaftah as-thuluth al-baqi la yaftinuna abadan, maka tinggal lagi yang paling akhir 1/3 di kalangan tentera Islam yang akhirnya diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaftatihuna al-Qustantiniyah, akhirnya mereka menawan kota Qustantiniyah, kota Istanbul, Turki. Pada hari ini Turki, Istanbul ni sekarang ni tak ada apa-apa. Akan datang kita tak tahu apa berlaku dekat kota tu. Wa bainahum yaqtasimun al-ghanaim qad 'allaqu suyufahum bizaitun. Dan ketika orang Islam sedang membahagikan harta rampasan perang, dan mereka telah menyangkutkan senjata-senjata mereka di pokok-pokok, issaha fihim syaitan, tiba-tiba syaitan menjerit sambil berkata, innal masih ad-dajjal qad khallafakum fi ahlikum. Tiba-tiba setan menjerit, setan menyamar jadi orang. Setan kata apa? Baliklah kamu, balik semula ke kampung halaman, balik ke keluarga masing-masing. Apa salah? Dajjal dah serang. Dia kata macam tu.
Dajjal dah serang, dah rosakkan semua anak-anak keluarga kampung kau. Pergi balik semua. Fayakhrujuna ayatawajjahuna raji'ina ila dajjal wa dhalika batil. Nabi kata, lalu mujahid semua lari semula nak menyelamatkan keluarga masing-masing daripada serangan Dajjal. Tapi Nabi kata, tu semua pembohong belaka. Dajjal tak keluar lagi masa tu, Nabi kata. Faiza ja'u Syam, dan apabila seluruh mujahidin berada di Syam, Nabi kata, kharajat Dajjal, maka keluarlah Dajjal. Okey tuan-tuan. Dajjal keluar dekat mana? Tahu kan? Asfahan. Asfahan ni bukan Bukit Bintang kau tahu. Ada orang kata, Ustaz, Asfahan dekat Bukit Bintang. Itu jalan Asfahan lah, ya. Asfahan dekat Iran. Nabi kata, ya khurujud Dajjal min Asfahan yatba'uhu 70,000 minal yahud alaihim tayalisah. Nabi kata, Dajjal akan keluar daripada Asfahan diiringi oleh Yahudi seramai 70,000 orang yang memakai tayalisah. Tayalisah ni kalau tuan-tuan tengok dekat internet, selendang yang Yahudi pakai untuk sembahyang. Kan Yahudi kalau sembahyang dekat apa nama dinding menangis tu, Great Wall. Dia pakai selendang tu kan. Nah, dia akan pakai benda tu lah nanti. Keluar seramai 70,000 orang daripada Asfahan mengiringi Dajjal. Tuan-tuan tengok Nabi tak kata Dajjal keluar dekat Amerika. Nabi tak kata Dajjal keluar dekat Ukraine ataupun Rusia, tempat kasabang kita kena tembak kan. Subhanallah. Tengok nak kabur. Apalah, tak kena mengena kita ni tuan-tuan. Jauh gila pun tak. Malaysia dengan Ukraine tak kena mengena. Tapi dah nak jadi ajal. Nak kata macam mana? Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Dah tak ada Allah Dajjal. Dajjal pula. Ajal kau dekat situ, mati Syekh. Nak kata macam mana? Anda pun tak tahulah apa hikmah Allah Ta'ala buat benda macam ni. Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui. Tapi ulama-ulama dulu buat satu kaedah. Dia kata apa tahu? Kalau aku tengok bini aku perangai tak elok, anak aku perangai tak elok, binatang ternakan aku jadi liar kan. Contoh, orang dulu kan naik kuda kan. Tapi kuda ini macam malas, macam lembab, macam puasa je buka kuda ni kan. Degil lah apalah. Ini semua masalah ni berpunca daripada dosa aku, dia kata. Dengan sebab dosa aku pada Allah, bini aku perangai tak senonoh, anak aku perangai degil, binatang aku pun jadi liar juga. Jadi pemerintah pada hari ni kena ingatlah benda tu. Kenapa negara ni kena bala manjang? Kenapa? Sebab pemimpin yang ada pada hari ni tak muhasabah diri diorang. Apa benda dosa? Jangan tanya aku lah, lu fikir sendiri lah dosa apa. Dosa paling senang, bela padang 70 juta tuan-tuan. Itu paling simple present tense, membazir 70 juta. Tuan-tuan semua, Dajjal keluar di Iran. Dia tak keluar dekat Amerika ke, Rusia ke, Israel ke. Dia keluar di Iran. Diiringi seramai 70,000 Yahudi. Dan memang betul tuan-tuan, Yahudi yang berada di Iran pada hari ini diberikan hak keistimewaan kepada mereka lebih jauh, lebih bagus daripada golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ini fakta bagi mereka yang membaca, mengkaji dan sebagainya. Okey. Yang di Syria apa cerita? Rasulullah SAW sebut dalam hadis yang lain kan, Nabi kata, Yaumul Malhamatil Kubra, Yaumul Malhamatil Kubra, fustatul muslimin fi ardin yuqalu laha Ghutah, fiha madinatun yuqalu laha Dimashq, khairu manazil mu'min yawma idzin. Nabi kata nanti akan berlaku peperangan yang besar. Akan berlaku peperangan yang besar. Tempat perhimpunan orang Islam yang paling ramai di akhir zaman di sebuah tempat bernama Ghutah. Di Ghutah itu Nabi kata ada sebuah bandar bernama Damsyik, sebaik-baik tempat tinggal orang Islam ketika itu. Jadi kalau tuan-tuan search dekat Google, type kataan Ghutah, G-H-U-T-O-H, tuan-tuan akan jumpa di Damsyik, Syria. Ini tempat yang Nabi kata akan berlaku peperangan yang amat besar. Sebagai sedikit iklan tuan-tuan, alhamdulillah kami NGO Muslim Care, saya rasa-rasanya, wallahu alam, rasa-rasanya satu-satunya NGO yang daripada Malaysia yang berjaya menghantar kemanusiaan dan mengaktifkan kilang roti di Ghutah ialah Muslim Care. Alhamdulillah, dengan sebab wakil kami yang berada di dalam baru-baru ni diorang hantar video, diorang dah operasikan kilang roti yang kilang roti banyak, tapi banyak tuan ni pun dah lari tak ke mana, kena bom. Kawasan ni memang kawasan yang dikepung oleh tentera Bashar. Dah 3 tahun dikepung tuan-tuan. Jadi alhamdulillah
Berkat semangat orang ramai, kami hantar dia baru-baru ni, diorang operasikan kilang tu dan hantar kepada lebih kurang 6,000 buah keluarga tuan-tuan. Ramai, tiap-tiap hari dia buat. Lepas tu yang terbaru diceritakan Ana, kita orang nak mengoperasikan kilang ni kosnya tinggi, kita terpaksa tukar buat benda lain. Kita hanya beli gandum saja. Beli gandum kita bagi-bagi kepada orang kampung. Tak apalah, nak kata kau buatlah, yang penting sampaikan hajat kami untuk orang-orang di Ghutah. Maka Nabi SAW kata, di sinilah tempat perhimpunan orang-orang Islam di akhir zaman besok. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Kiamat akan berlaku hatta lahiqa al-mu'minuna bisyam. Kiamat akan berlaku sehingga seluruh orang mukmin akan berhimpun di Syam. Nabi kata. Kita kalau fikir macam tak logik aja. Biarlah logik ke tak logik, kau tunggulah. Besok kau tengoklah kemuncaknya nanti seluruh orang mukmin yang benar-benar mujahid yang benar-benar akan berhimpun di Syam. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW sebut, an Abdullah bin Hawalah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah SAW, satujannaduna junudan, jundan bil Iraqi wa jundan bil Yamani wa jundan bil Syam. Faqal khir lana ya Rasulullah. Faqala alaikum bil Syam fa innal malaikata basitu ajnihataha lahu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata di akhir zaman nanti akan ada 3 tentera. Akan terbentuk 3 tentera. Nabi kata. Pertama, tentera di Iraq. Iraq hari ni pun masalah juga kan. Ada ISIS. Lepas tu yang terbaru dia dah declare, dia dah lantik dia sebagai khalifah. Ni kepala Syekh, siapa tak bai'ah dia halal darah, kau jangan main-main. Ini masalah fitnah di akhir zaman yang berlaku. Apa perkembangan, kita tunggulah perkembangan yang akan datang nanti. Nabi kata di akhir zaman akan ada 3 tentera. Jundan bil Iraq, tentera di Iraq. Wa jundan bil Yaman, tentera di Yaman. Di Yaman pun pada hari ini kalau kita ikut perkembangan, berlaku peperangan antara Ahlu Sunnah dengan Hausi. Hausi ni tuan-tuan golongan Syiah di Yaman yang mendapat bantuan daripada Iran. Diorang nak ambil Iran ni sebenarnya. Kalau tuan-tuan bincang dengan ulama-ulama Syam, dia kata Iran sebenarnya diorang bukan nak mengembangkan Islam, tapi dia nak mengembangkan Empire Parsi. Diorang kan dulu satu ketika diorang hebat kan, Parsi dengan Rom ni dua kuasa besar kan. Lepas tu diorang jatuh. Diorang sekarang nak bangkit semula, sebab tu dia buat nuklear, dia buat Melaka kan. Arab ni pula bodoh. Arab buat bangunan, buat shopping complex, buat swimming pool, beli klub Liverpool, lagi apa? Berapa pool bentang pool lagi lah. Itu kerja orang Arab gila. Yang Parsi Iran ni cerdik. Dia nak bangkitkan balik dia punya empire dia, pengaruh dia, dia kuatkan persenjataan dia. Arab duk harap ke Amerika tu, kena tipu macam. Tuan-tuan, susah kita nak baca politik pada hari ni ya. Okey, nanti saya akan kait sikit dengan Gaza Tuan-tuan boleh sabar sikit tak malam ni? Kalau tuan-tuan balik pun, kau balik, kau tengok TV tak ada kaedah, kau duduk surau ni, kau dengar je aku cerita, kau dapat pahala. Yang mengahnya aku tu tak? Tuan-tuan, jadi saya teringat masa saya pergi hantar bantuan kali pertama bulan 5 2012, kami menziarahi Al-Allamah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Dia kata sebenarnya Iran ini nak melebarkan dia punya empire Parsi dia. Dia nak ambil, dia dah dapat Iraq, dia nak dapatkan Syria pula. Dan diorang cakap, baru ni saya baca dekat Al-Arabiyah, Iran cakap diorang lebih rela kehilangan Al-Ahwaz. Al-Ahwaz ni tuan-tuan, satu wilayah besar, salah satunya wilayah milik Ahlu Sunnah di Iran. Iran satu ketika dahulu di zaman para sahabat Nabi merupakan negara Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tapi bila ada seorang bernama Safawi ni salah seorang raja Iran ataupun raja Parsi zaman tu, dia hidupkan balik fahaman sesat dia ni. Dan siapa yang tak ikut fahaman dia, dia bunuh sehingga habis satu Iran tu dapat ke Syiah belaka. Tinggallah satu wilayah bernama Al-Ahwaz. Kalau kita tengok wilayah-wilayah Ahlussunnah di Iran ni semua duduk dekat sepadan Turkmenistan, Uzbekistan, ni sepadan dan ke mana terpinggir. Dan Ahwaz ni wilayah yang kaya, ada petrol, ada gas. Jadi antara sumber ekonomi di Iran, apa pimpinan Iran kata apa? Kami lebih rela kehilangan Al-Ahwaz daripada kehilangan Syria. Selamba dia kata Syria tu dia punya tuan-tuan. Oleh tuan-tuan,
ikut perkembangan di Syria ni, Bashar al-Assad tu sebenarnya dah tak ada apa dah, dia bagi puppet dia kan. Iran cakap tu terang, kalau tak kena kami, dah lama Bashar lingkup kami yang banyak membantu Bashar. Sebab tu kita jangan tertipu bila berlaku peperangan antara Gaza, Hamas dengan Israel pada hari ni, ada orang bubuh kat Facebook, roket-roket ni semua Iran yang bagi. Aku rasa nak luku kepala mangkuk ni tuan-tuan. Dulu dulu sebelum kebangkitan rakyat di Syria, memang Iran, Hizbullah ada support persenjataan kepada Hamas. Tetapi bila lepas berlaku kebangkitan rakyat di Syria, dan diorang boleh tengok Allah Ta'ala tuan-tuan, dia buka sikit-sikit tau manusia, tembelang manusia ni. Kita tak tahu, dulu kita dibangga dengan Hizbullah. Ada tak penyokong Hizbullah kat Suwon ni? Ada? Kita tak ada? Janganlah warak sangat depan aku. Saya ni dulu dalam rumah saya ada bendera Hizbullah. Bangga benar-benar aku. Sebab kita harap dia bagus lawan dengan Israel, tak apa semua. Sama lah dengan Iran semua tu. Bila berlaku kebangkitan rakyat di Syria, Hamas ni dia tengok benda, Iran masuk campur, Hizbullah masuk campur, bunuh Ahli Sunnah wal Jamaah. Sejak pada hari itulah Hamas tarik diri daripada bantuan Iran. Saya ingat 2 tahun lepas, wakil Hamas datang ke negara kita, dia buat roadshow. Saya tanya soalan, depan pada ceramah saya tanya soalan ni, anda tanya betul tak dakwah yang mengatakan as-sawarikh allati antum istamaltum al-an min sunhi Iran, min da'mi Iran, betul tak roket-roket yang korang guna pada hari ini untuk lawan Israel merupakan sumbangan daripada Iran? Dia kata tu dululah, sekarang tak. Dia kata sekarang, maknanya bila berlaku kebangkitan rakyat di Syria, Iran buat satu syarat. Dia kata kami akan teruskan beri bantuan kepada Hamas persenjataan dengan syarat apa dia tuan-tuan? Syarat izinkan Syiah tersebar di Palestin. Apa cerita gila ni tuan-tuan? Kenapa dia nak masukkan juga Syiah dekat Palestin? Itu perangai sebenar Iran. Iran ni kalau dia bagi bantuan, dia bukan bagi saja, dia nak kembangkan Syiah tu sebenarnya. Sebab tu kalau dia bagi bantuan ke negara kita, dia bagi ke mana-mana, dia bukan bagi saja, tapi dia nak kembangkan fahaman Syiah yang sesat lagi menyesatkan tu. Sebab tu saya cakap tu terang tuan-tuan, saya tak makan dah kurma Iran ni. Dah 3 tahun dah aku tak makan. Baru-baru ni ada satu kilang bagi aku sekotak, beberapa kotak. Aku kata tengok made in Iran, oh minta maaf, kau makan sendiri lah. Aku tak makan dah, gelap hati makan kurma ni, betul tak? Sisilah raya boleh jadi Syiah terus makan tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Berlambak lagi kurma lain aku boleh makan. Kena boykot. Diorang dengan Israel 2 kali 5 sembang banyak. Dan Iran ada belaka. Daripada dulu lagi dia kata kita akan jadikan Israel neraka Jahannam, kita akan bakar Israel. Daripada dulu dia cakap. Tapi sebiji roket pun dia tak ada lepas. Sekurang-kurang Saddam Hussein tuan-tuan, dialah satu-satunya pemimpin negara Arab yang pernah menembak roket Scud ke arah Israel Tel Aviv kan, pada satu ketika dahulu. Okey tuan-tuan, jadi sebenarnya pada hari ini Hamas Allah Ta'ala kurniakan kepakaran sendiri dan mereka memang tidak ada dapat apa-apa bantuan daripada Iran. Baru ni dekat TV1 kan, ada seorang mamat tu kata apa, dia nak marah dekat apa ni, Ali Panel dalam TV1 tu, berita jam 10 tu. Dia kata tuan tak tahu sebenarnya di Palestin Hamas pada hari ini dibantu oleh Hafiz, dibantu oleh Bashar al-Assad. Aku dengar betul terajang masa tu tobat tu. Kalau TV tu harga RM2.5 aku terajang masa tu juga tuan-tuan. Tapi TV sekarang mahal kau tu. Dia boleh kata Hamas tu dibantu oleh Bashar al-Assad, bangun tahap Ultraman tu mamat ni. Lepas tu dia kata Iran lah, apalah. Ini semua tuan-tuan Syiah Melayu yang dah lemas dan dia nak cuba naikkan semula nama-nama Iran. Tadi demonstrasi di KL, ada siapa? Gambar Syiah tadi. Alhamdulillah, kita dah bagi arahan dah. Demonstrasi tadi, kau nampak aja mana-mana Muhammad bawa naik gambar Ayatullah, hempuk kat situ juga. Cakap banyak tadi, kau smack down terus, jangan cakap banyak. Alhamdulillah, dia pun tak dikeluar dah tuan-tuan ya. Jadi benda-benda yang berlaku pada hari ini di dua buah negara, Syria dan Palestin, menandakan kiamat semakin hampir. Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, sayanzilu Isa bin Maryam ala manaratil bayda syarqi Dimashq, akan turun Nabi Isa bin Maryam di Menara Putih sebelah timur kota Damsyik, Syria. Nabi Isa tak turun dekat Mekah,
Nabi Isa tak turun di Madinah, Nabi Isa tak turun di Palestin, tetapi Nabi Isa turun di kota Damsyik, tuan-tuan. Bila dia turun nanti, Imam Mahdi akan muncul di Makkah, di bai'ah di sana, dan dia akan bergerak dengan mujahidin, dan mereka akan bertemu di Damsyik di Syria. Di situlah mereka akan bertolak memburu Dajjal. Yang Dajjal keluar daripada Iran kan, dan Dajjal dah pusing belaka dah masa tu, dah pusing belaka. Seksyen 7 Mawaddah, Hijuk, Batam Juntai, Kuala Selangor, dia dah pusing belaka dah, tuan-tuan. Kemudian dia akan pergi berkumpul di mana? Di Palestin, dan akhirnya Dajjal akan dibunuh di Babu Luddin, pintu Lud di Palestin, tuan-tuan. Dan akhir sekali Rasulullah SAW sabda, la taqumu sa'atu, Nabi sebut dalam hadis, kiamat akan berlaku sehingga pokok-pokok akan berkata kan, ya mu'min ta'al wara'il yahud faqtuluh. Nabi kata, wahai orang mukmin, di akhir zaman nanti kat Palestin, pokok-pokok akan bercakap, wahai orang mukmin, kau datanglah dekat belakang aku ni ada Yahudi, bunuh dia. Semua pokok akan bercakap. Kalau dekat Palestin, tuan-tuan, ada pokok durian akan bercakap. Kalau ada pokok petai bercakap, tuan-tuan. Datang Yahudi belakang aku. Nabi kata, illa syajaratul gharqad, kecuali pokok gharqad. Itu je yang tak cakap, senyap aja. Fa innaha syajaratul yahud, itulah pokok Yahudi. Dan pokok gharqad ni, masa kita belajar Mesir dulu, kita pergi dekat semenanjung Sinai. Sinai ni kawasan yang pernah dikuasai oleh Israel satu ketika dahulu. Tapi orang Yahudi boleh masuk sebab kawasan tu kawasan sejarah, Nabi Musa dan sebagainya. Bila kita orang turun daripada Bukit Turu Saina, tempat Nabi Musa bermunajat, kita turun tengok ramai orang peluk ada satu pokok ni. Peluk, selfie, tak gambar, datang apa, kata apa kelas sangat pokok ni, ada minta nombor ekor apa sini. Orang pun kata inilah pokok gharqad, yang datang tak gambar, yang peluk cium semua tu Yahudi belaka. Yahudi pun tahu hadis ni, tuan-tuan. Yahudi pun tahu hadis Nabi ni. Lalu diorang cabut pokok-pokok zaitun, menggantikan pokok gharqad dengan harapan mereka akan terselamat bila menyudut di belakang pokok-pokok ni. Jadi tuan-tuan semua, apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di Palestin pada hari ini menunjukkan kiamat semakin hampir. Nabi kata la taqumu sa'atu, Nabi kata kiamat akan berlaku sehingga yuksiru al-harju. Sahabat kata, wa ma huwa al-harju? Apa benda al-harju? Al-harju tu benda ya Rasulullah. Nabi kata al-qatlu, pembunuhan yang amat banyak berlaku. Makna kiamat semakin hampir kan. Jadi tuan-tuan semua, semoga apa yang kita share pada malam ni memberikan kita kefahaman, bagi persediaan. Apa yang berlaku pada hari ini bukan secara kebetulan, tak, itu semua merupakan janji Rasulullah SAW. Untuk akhir sekali, tuan-tuan, mungkin kat seluruh ni ada nakut benda ni, pamphlet ni untuk Syria, bantuan kemanusiaan untuk Syria. Saya, tuan-tuan, saya terlibat dengan 3 NGO dekat Malaysia ni. Yang pertama Muslim Care, yang kedua Syria Care, yang ketiga ni yang terbaru lah, daripada Ghutah. Ya, kawan-kawan kami yang belajar di Syria dulu minta bantuan. Jadi tuan-tuan, kalau nak menyumbang boleh hubung dekat akaun bank bawah nama Pertubuhan Setina Damsyik. 3 ni boleh berlaku. Muslim Care, Syria Care pun kami yang tumbuhkan juga. Tapi dah lama-lama diorang dah pandai berdikari, dah pandai buat kerja, kita bagi diorang buat sendiri. Pada yang terbaru yang kawan-kawan kami daripada Syria. Jadi tuan-tuan semua, kita buat kerja di satu je benda. Kita harap Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang menyempurnakan hajat saudaranya, Allah Ta'ala akan menyempurnakan hajatnya. Man satara mu'minan fi dunya, satarahu Allah fi dunya wal akhirah. Sesiapa yang menutup keaiban ni macam-macam, tuan-tuan, segi pakaian, makanan, kemiskinan dan sebagainya, kau tolong orang mukmin atas dunia, Allah akan tutup aib kau di dunia dan hari akhirat. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada Islam, insya-Allah, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjauhkan diri kita, negara kita daripada fitnah, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allah subhanahu wa ta'ala 'ala bis-shawab. Takbir. Allahu akbar.